33 dalil yang ke-5. Dalil sifat qiyamuhu ta'ala binafsih. Sekarang kita, apa yang kita dengar sebulan dulu, kita naik saksi atau kita jadi saksi di atas keesaan Allah yang kita mengucap 2 kalimah syahadat tu, naik saksi jadi saksi. Pertama kita mesti tahu, kedua mesti ada bukti. Apa bukti dia? Dalam apa bukti sifat yang ta'ala binafsih? Dalil kita tak lihat. Apa dia tu? Berdiri Allah dengan sendirinya. Apa maksud berdiri? Tak perlukan sesuatu. Subhanallah, kita kalau belajar tauhid ni, awak jangan hanya baca bersurah. Awak mesti buka juga yang penting untuk melihat bukti-bukti di atas kebesaran Allah. Jadi bukti-bukti kebesaran Allah, alam yang ada ni. Kita dah belajar lain alamnya adalah luku. Tanda, apa lagi? Dalil, bukti di atas semua sifat-sifat Allah. Allah SWT dalam Quran ada satu surah, nama surah An-Nahl. Lebah. Surah Lebah. Kalau kita baca surah tu banyak cerita kebesaran Allah. Tapi bukan nanti itu saja buat kajian. Terutama satu ayat Allah Ta'ala berkata, wa auha rabbuka ilan nahli anit takhidhi buyutan anit takhidhi minal jibali buyutan wa minal syajari wa mimma ya'rishun. Barakallahu alaihi. Allah berwahyu. Wahyu di sini bukanlah lepas dapat wahyu nak jadi nabi. Ilhamkan. Allah ilhamkan wa rabbuka ila nahli kepada lebah. Ini takhiri, ambillah minal jibali buyuta, bukit sebagai rumah. Wahai lebah, jadikan bukit rumah kamu. Bukit, pokok dan yang dibuat oleh manusia. Tembok-tembok rumah yang dibuat oleh manusia. Subhanallah. Kita nampak hari ini 3 tempat ini memang lebah buat salah. Kemudian ni bukan tengok itu saja. Semua naklah tengok dengan ilmu. Baru kita nampak kebesaran kekuatan Allah. Ini dalil. Awak naik saksi, awak jadi saksi, awak mesti tahu dan awak masih ada bukti di atas kebesaran Allah. Subhanallah, Tuhan ini tapi mau belajar. Rupanya kat sarang itu masih ada ratu. Masih ada ratu. Ratu ni lebih besar daripada lebah-lebah biasa. Ratu ni makan, lebah-lebah biasa dipanggil pekerja biasa. Subhanallah, ini ada ratu. Kemudian ratu ni kalau mati, dia ada pengganti dia. Ratu ni dia tak cari makan tau, terbang tak cari makan. Dia terbang untuk cari lebah lelaki, nak pengawan untuk nak lahirkan anak jadi ratu. Subhanallah. Jadi keturunan ratu ni, dia punya anak pun jadi ratu. Dia punya bentuk lebah lain dari dia. Lebah ada pemimpin. Binatang ada pemimpin. 3 tahun ini saya pergi tempat korban. Pasal saya dah tahu ada pembekalnya. Pembekal dah tak tahan lagi lagaknya. Pasal lupa memang harga dia tinggi. Kalau yang betul-betul 5 tahun lah saya pergi. Saya pergi memang muda tu dah puas kepala kita. Jadi pembekal gaji kita murah lah dikatakan. Itu pun lebih murah. Jadi dia pergi daun tu lepas kepala dapat murah. Satu bahagian RM2,500 itu RM50. Tak cukup. Tapi tadi kita dah ambil amanah, teruskan lah. Kemana pun teruskan. Jadi rupanya si unta dia tak kandang nak dibawa pergi sembelih tempat lain, mesti ada ketentuan
dia juga, ratu dia juga. Yang bawa dia, nama dia nak jalan sendiri tak nak. Dia tak nak keluar dari kanan, ratu keluar dulu. Ratu keluar, baru tu. Ikut ratu masuk, ratu tak nak balik. Dia cuma tarik aja, ajak masuk dalam macam gudang lah untuk masuk balik. Agaknya untuk terintau. Ratu dia masuk, dia masuk, dia keluar. Kalau ketuk orang, lama masa nak hantar wanita ni untuk pergi. Ratu masuk, dia masuk, dia keluar. Jadi ratu keluar, tarik, dia masuk. Saya tengok ni kuat betul. Ni punya muka pun ada ratu yang bawa. Kalau dia ni tak nak, dia ketuk orang. Ketuk pun lagi orang. Payu, tok, sakit agaknya. Tuhan tu kan nak. Dia tahu tu kan kuat sendiri. Ratu masuk, dia masuk, dia kotak pintu balik. Alamak, hebat awak, hebat. Tak beli dia, senang aja. Ambil pisau, tutup leher, tarik. Rasa dia tu dia betul. Luar darah, sampai kita tengok. Terus balik. Dia tak iyalah, kalau nak dibalik dan macam kambing. Aduh, botol lepas kita. Waktu bangun tak kuat, dia sedang orang melambung-lambung. Kita tengok dia keluar ni, kita lari. Tak dikejar kita, tapi tak boleh. Dia berkumpul. Allah, dia punya setiap menantang ni, Allah hantar dia pemimpin. Begitu pun dia macam maksudnya. Semua pun ada dia punya pemimpin ada betul. Kemudian peliknya, bila kita fikir, lebarnya, Masya Allah, dia makan bunga-bunga, proses, madu yang sangat manis. Kalau orang kata manisan, tak ada lebih manis dari madu. Kemudian dikaji ada 2,000 jenis lebah. Kita sudah tengok kadang lebah panjang, ada lebah montok, montok itu bulat. Ada lebah hitam, dia punya maju pun dia ada kuning dan hitam pun tak sama tu. Itu kata orang lebah kata, lebah tembok lah, lebah. Kalau awak tengok, awak fikir, macam mana dia buat sarang. Dan yang tu sarang. Kemudian, dia punya bulat tu macam diukur lah. Sama je. Muat-muat masuk tu. Jadi kita kok belajar tauhid kalau baca sifat 20 ni tengok alam ni dalil tak bukti lah. Kita tak nak bukti, apa bukti? Allah terkaya dengan alam. Apa bukti? Allah bersifat yang ta'ala binafsi. Apa bukti? Allah berdiri dengan sendiri. Apa bukti? Allah tidak berhajat pada sesuatu. Jadi buktinya alam. Alam ni pada asal kita selain dari Al-Quran. Jadi hebatlah, memang hebat ni. Macam boleh proses dalam badan dia tu, boleh proses madu. Kemudian dia muntahkan tau. Lebah ni muntah. Kalau orang tanya, apa muntah yang tak najis? Muntah lebah. Tapi merepek-repek lah, muntah orang nak mati lah. Buat bumi lah, mana kuman. Kalau orang nak mati, bagus. Kalau keluar bumi, ambil bukti. Jadi dulu tak. Tak, semua najis. Muntah budak kecil, najis. Cuma yang tak najis tu apa? Bumbu. Itu yang susu. Susu dia keluar. Dia kolong, dia tak telan, keluar. Bumbu. Tapi kalau muntah dah masuk dalam sesak keluar tu tak najis. Nak tahu dia muntah, bau dia lain. Macam bunga, bau susu. Bau susu maknanya dia belum keluar, proses. Bau tak najis. Tapi lepas ni dia proses madu, ya Allah. Apa kata dalam ayat juga ni sambungannya jadi obat bagi manusia. Siapa yang proses? Jadi semua itu kita lihat, fikir, tengok kebesaran Allah. Baru kita asyhadu an la ilaha illallah. Betul lah dia. Kita
apa yang kita lihat tentang kebesaran Allah. Siapa boleh tiru? Tak siapa boleh tiru. Ciptaan Allah. Di bumi berapa banyak jenis makhluk yang bernyawa. Di langit, sebab Allah beritahu dalam surah An-Nazi'at. Dan Allah ulang sama ayat, mata'an lakum wa li'an'amikum. Ini pun untuk kamu dan untuk binatang ternak. Semua yang Allah jadikan ni, siapa ambil dia punya faedah? Manusia. Manusia. Orang apa madu tu siapa yang ambil? Manusia. Pandai pula manusia ni halau lebah tu ambil madu. Pandai cara dia halau. Semua Allah beri ilham pada manusia untuk ambil sesuatu yang bermanfaat, yang berfaedah untuk diri. Jadi itulah cara yang kita nak faham apa yang saya kata. Cara kita naik taksi, kita nak tengok dia punya bukti. Jadi bila kata Qiyamu ta'ala binafsi, apa bukti dia? Ada 3. Pada akal 2, pada Quran 1. Tapi sebelum kita sambung bukti, secara ringkas kita nak faham apa yang dimaksudkan Qiyamu ta'ala binafsi. Berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya. Maksudnya Allah tidak ambil faedah pada ceritaannya, kejadiannya, pada hukum makamnya. Dan satu dia tak ambil pada diri dia pun dia tak ambil apa-apa faedah. Sebab kalau kita belajar bab takluk, kudrah dan iradah ni takluk hanya harus saja. Kekuasaan Allah dan kehendak Allah, Allah tak ambil faedah. Kekuasaannya tidak dia ambil faedah untuk dirinya. Untuk yang harus saja. Takluk pada yang harus. Yakni alamnya saja. Yang Allah beri, Allah kuasakan, Allah kehendak, semua pada alam. Jadi dalam faedah sebab dia dah terkaya. Dia tidak dari sesuatu. Dia tidak mengharapkan sesuatu. Dia pencipta alam yang hebat. Hebat alam ini. Allah. Kalau kita buka minda, dulu saya pernah tanya tau, mana-mana tu lah saya tanya, tapi tak ada orang saya maklumat. Macam kita ni minum hitam, merah, coklat. Saya tak suka minum putih. Kalau hari raya tu, Merinda, orange, tak betul. Salah lah banyak orang nak minum air putih dulu, tak tahu. Kalau orang hari raya orang datang ke air putih, mesti balik jangan pasti. Masa pasti air putih, lagi tu terima kasih, inilah yang lihat. Umi lah sedap. Kalau apa, mesti nak umi, betul-betul buat dulu. Saya ingat kalau hari raya itu pun lain. Yang lain, apa ini? Bukan kata tuang tak jelas tau. Ada tambahan dia. Taruh kita botol dulu ni. Allah minum kali-kali. Keluar dah. Saya fikir tau. Saya tanya tau. Macam ada korok ke dalam badan kita ni. Kalau awak minum putih, keluar keruk, tak hilang. Keluar ni, keluar. Ini minum hitam. Orang dulu yang orang kalau kita kurang kopi dia kata, kopi ni macam air mata, macam air mata. Cair. Nak pokok-pokok, tak berlembab. Sedap dia bilang. Tapi keluar, tengok. Untuk seminggu, awak jangan minum air lain. Kopi dah awak tengok. Terutama tuan. Tak pernah keluar macam itu. Teruk pun tak. Alhamdulillah. Itu saya tanya macam mana. Apa yang kita tak belajar. Bab-bab macam gini. Jadi Allah nak beri ilmu. Saya pembicaraan NKS tu beri salah. Dalam itu apa yang saya soal ada jawapan. Iaitu rupanya tiap-tiap manusia ni ada penampik namanya Nipion. Saya pakai apa ni? Nipion. Yang tapik kita punya minuman. Alhamdulillah. Tapi jawapan tu tak lagi kira. Pekan-pekan tu berjuta lah. Maksudnya berjuta lah.
atau 1,000 total tu. Penampil tu dalam badan kita patutlah dia tapi sampai putih baru keluar. Allah tengok kebesaran Allah. Dan saya heran lagi, penampil tu macam mana? Jadi Allah nak berilmu lagi, ada yang beritahu, oh penampil tu dia macam sel, macam abuk kan, yang macam kalau kita tengok tu macam lelaki-lelaki dia cabut abuk sel tu, itulah penampil dia. Masya Allah. Bukan hilang tu heran, tambah heran lagi. Yang beritahu tak dijawabkan. Apa kan? Yang macam abuk tu jadi sakit. Kita minum ni, ya Allah, bukan sedikit, bukan setujuh dulu. Yang setujuh sakit lah. Orang baik ni, lebih-lebih kalau bulan puasa ni, kawan baik keluar. Mahu nak kawan baik. Kawan baik keluar atau boleh keluar tu. Kawan agak simpan tu. Orang tak tahu dah. Saya tahu tak. Macam mana yang kawan baik minum yang macam abuk tu tadi. Boleh orang kita pun. Uang, benda tu lari. Lari, bukan nak kasih. Lari lah. Tak minum habis benda ni nak kasih. Lari. Allah SWT kebesaran Allah. Sebab Allah kata dalam Quran, wafi aku fikum apalah tusirun. Pada diri kamu tak lihat. Apa nak lihat? Hari-hari lihat. Sampai tempat apa pun ada cermin. Lihat. Banyak kita nak lihat dalam diri kita yang unik-unik. Kebesaran Allah. Inilah dikatakan logo, lambang. Jadi itulah dikatakan yang Ta'ala bin Nafsi ini senang saja kita faham, tidak berhajat kepada yang lain. Percaya dia sekian alam. Jadi apa bukti dia? Ini adalah dalil akli, dalil pada akal. Sifat yang Ta'ala bin Nafsi itu, kiranya Allah Ta'ala tiada bersifat dengan yang bin Nafsi, nescaya berhajat dia kepada lainnya. Kiranya berhajat kepada yang lainnya. Kiranya ia berhajat kepada lainnya, nescaya jadilah ia baharu. Yang demikian adalah mustahil. Dalilnya firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ankabut ayat 6. Maksudnya Allah Ta'ala itu sesungguhnya terkaya daripada sekian alam. Inna Allah la ghaniyun 'anil alamin. Sesungguhnya Allah itu terkaya dari sekian alam, tak berhajat apapun pada. Itu dari dalam Quran. Dalil secara ringkas, senang aja. Apa tanda Allah terkaya dalam alam? Hebat alam. Tak kaya tu. Yang beri rezeki, yang atur rezeki, yang beri. Dalil-dalilnya adalah Allah. Siapa boleh tiba? Siapa boleh bersaing dengannya? Kalau Allah beri rezeki, saya pun boleh beri. Tak ada tidak. Ini semua kita mesti dengar budaya, kita mesti faham. Kalau dalam kita kuat. Bukan dia boleh kuat dengan sendirinya, tanpa kita fighting, tanpa kita beri sesuatu kekuatan punggak untuk kuat. Jadi itulah dikatakan secara ringkas, bukti Allah terkaya dari sekian alam, bukti Allah yang Ta'ala bin Nafsi, alam yang ada. Tapi yang kita baca tadi, ini secara tafsiri. Secara tafsiri banyak. Apa bukti Allah terkaya dari sekian alam? Kalau kiranya Allah tidak terkaya dari sekian alam, makna Allah berhajat kepada sesuatu. Itu ada lawan dia lah. Kalau tak alam, ya. Kalau tak hidup, mati. Jadi kalau Allah tidak terkaya, makna Allah berhajat. Bila Allah berhajat, bermakna kejadian dia ada yang menjadikan. Bila dia berhajat, dia lemah. Dia mustahil. Dengan alam yang hebat hari ini. Jadi, dikatakan di sini, kalau Allah itu tidak bersifat dengan yang Ta'ala bin Nafsi, dia akan berhajat kepada lainnya. Nescaya jadilah dia baharu. Yang demikian adalah mustahil. Kalau
Allah tidak ada sifat ini, makna Allah baharu. Makna Allah kena jadi. Jadi tak boleh jadi. Jadi kita sudah belajar sering jauh dan tak betul. Kalau tak faham tak apalah pasal ini. Orang yang sudah faham sifat ini, dia tingkatkan lagi. Kalau sekiranya Allah ni ada yang menjadikan, siapa jadikan dia? Dan yang jadikan Allah tu, siapa pula jadikan dia? Itu namanya tasalsul, berantai-rantai. Kalau sekiranya Allah ni ada yang menjadikan, siapa jadikan dia? Tapi macam mana pula Allah menguasai dia? Dia jadikan Allah, tapi Allah menguasai dia. Kita tak faham pun dari tak apa, apa kita punya fikiran tak sampai dia tinggi jauh. Tapi orang lupa, bahas, cukup pun hilang. Orang dulu punya akal tu panjang lah jauh. Kalau belajar pun nak fikir Quran hafal, hadis hafal. Kita nak hafal satu hadis setiap bulan. Kalau nak hafal satu doa, dah hafal, hilang. Tak hafal lagi hilang. Dah hafal, tunggangan hilang. Balik ke balik, selepas. Tak macam orang dulu punya masalah memang kuat. Sebab zaman Nabi, mana ada hak Nabi kitab Quran. Semua hafal. Bukan hafal hadis, Quran aja hafal hadis. Kita susah nak hafal sesuatu, kita punya hafal ni lah rasa sahajalah yang sudah mantap lah. Kalau ada peraduan hafal Quran, kita akan masuk kalau dia buka hanya 40. Betul, ini mantap. Kul mana awak tak? Dia ke guru ke kurang palak ke koordinat. Ini mantap. Satu kali baca kalau ada peraduan macam ni, kita masuk. Ini kita nak buka hafal Quran 40. Tengok betul. Itulah yang mantap. Lain. Kadang-kadang kita jadi nak amanu ambil soal hati 40. Ini aku tadi baca wal angkari. Itu yang kuat kita ni. Ini dah sama sebelum Waya tajan nabu hal ke wasaya jan nabu aska ke aska. Kita lagi bunyi tak sama. Betul. Ini memang masalah pasal masalah kita ni nak hafal Quran ni. Orang yang hafal Quran ni nak lalu-lalu satu. Kedua, kita tak ada masa. Kedua, banyak maksiat nak dijaga. Mata jangan buat maksiat, lidah, telinga, itu boleh lari hafal. Hafal tu nak tahu. Nak maintain tu hafalan. Tak. Subhanallah, jadi itulah dikatakan orang dulu memang kuat akal. Sebab dia punya pelajaran, kalau diajar sekarang, kita nak bingung. Apa benda pula, kata pula, apa daun lah. Ya Allah, ya Allah, ada yang jadikan, dia ada jadikan. Kita tak terfikirkan itu. Tapi orang dulu, bukan. Supaya jangan ada soalan yang tidak dijawab. Kita kalau soal pelik-pelik, saya tak tahulah pelik-pelik. Saya tahu, saya nak mantapkan tauhid saya kepada Allah. Lihat benda yang benar-benar. Dengan lepas pun kita tak habis belajar. Kita boleh belajar lebih mendalam lagi. Apa makanan dia, macam mana dia proses, subhanallah. Berapa lama dia proses. Apa nak belajar? Tak ada orang nak belajar. Tapi ini semua kata-kata tentang Allah. Air laut tu macam mana boleh mati. Dalam subhanallah, di zaman akhir ni air laut yang mati boleh ditawar. Orang dulu tak boleh. Sekarang dah teknologi dah. Jadi ini semua balik pada manusia. Kok nanti makin bertambah. Makin bertambah, satu orang tak belik lah. Tak belik lah yang mendatang dengan yang enak. Air akan habis. Ini kajian. Ikan akan habis. Minyak akan habis. Gas akan habis. Betul hari-hari ni lepuk pakai air berapa banyak. Habis mana nak dapat air? Pakai kompres air laut.
boleh main tau. Sebab kita pun sebelum boleh dewasa, mula-mula kembang juga. Tapi sekarang dah season lah. Dah kembang tekak. Kadang-kadang kembang tekak, minum air tak betul ni. Tak ada jalan keluar lagi. Dalam kegunaan, renungan, yang pun dah berisi pun dah tak ada. Macam orang tak. Orang tadi lah mungkin cucu kita lah juga. Banyak asas-asas ni. Kecuali air jam-jam kita. Orang ngambil, ya Allah. Nabi tu minum, orang pandai-pandai mandi. Lepas tu mandi tak tahu. Nabi tu minum aje lah. Kalau banyak nama kampung minum. Minum lah bawa ke mandi, ya Allah. Tak ada apa-apa sejarah dia. Dah mandi, bawa kain putih tau. Kecil air zam-zam, balik untuk kain kapal. Betul, mereka mau terang ni. Hai, kau punya kain tu bukan cuci air zam-zam. Air zam-zam untuk itulah. Mak zam-zam lah, 5 juga ni. Air zam-zam minum, apa yang kita lihat. Allah kabulkan apa yang kita lihat. Dapat. Yang Nabi ajar lah Allahumma ini as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'ah wa syifa'an min kulli da'. Tiga dia bilang. Ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, sembuh dari penyakit. Atau ada orang kalau berkajian ke haji yang khusyuk. Minta ilmu yang bermanfaat, minta rezeki yang luas, minta sembuh dari penyakit. Cara minum dia, kita kalau tak masalah. Ajak Kaabah, baca doa ni kalau boleh 3 kali, kalau boleh lambat 3 kali. Satu kali pun boleh lah. Tapi cara minumnya teguh. Dia teguh, kemudian kita minum dia akan pergi lupa. Walaupun tak lupa. Orang yang mikir, pasal memang air ni diajar kita, jangan satu kali dia, itu 5 bulan. Itu yang tersedak. Fikir dulu. Tak tahu lah macam mana haus sekalipun. Pertama, kedua, yang ketiga tu, itu kalau orang dah betul kan. Minum, maka rasa macam kuat. Dia tak boleh lupa-lupa. Itu cara minum air. InsyaAllah, ikut hadis tadi, apa yang dia niatkan. Dia akan datang. Jadi, itulah dikatakan habis, saya ada sakit. Saya jam-jam tak sembuh pun. Saya jam-jam boleh sembuhkan penyakit. Hospital, doktor semua, terutama di Mekah, tak susah lagi dah. Kalau tahu orang ngaji, doktor Singapura pergi penat orang. Banyak orang sakit. Kalau ke hospital dia, sampai ke tak ada tempat lagi. Manusia, kat sini tak sakit. Kat sana sakit, kenapa mau pasal? Saya tengok sini orang tua ingat orang. Sampai sana lah. Agaknya pasal sini tak ada banyak exercise, sana jalan sini agaknya. Allah Allah, tak ada cuaca yang tak dia rasa. Sakit. Lepas apa minat jangan sakit. Dan orang Mekah ni ada kencing manis, ada darah tinggi, ada potong kaki. Jadi maksudnya bukan kata dia kosmetik juga. Kalau Allah izinkan kita minum, penyakit kita yang ada ni tidak mudaratlah, tidak akan merimpa lah. Tapi kalau dah nak mati dengan sakit itu, tak apa boleh tolak. Takdir Allah tak ada siapa boleh tolak. Cuma ada di dunia sebab kata dari zam-zam ni, tapi jangan dimasak. Jangan dimasak. Dan tak payah nak jampi-jampi pula ambil air zam-zam, orang jampi tak payah. Cuma jampi kita yang diajar oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi itu mungkin dari kiamat tadi. Luar biasa. Orang ambil, ya Allah, kita ambil pun kita sudah cukup buat lah. Saya tengok orang-orang yang kapal laut atau orang India lah, yang besar macam itu 30 meter. Kita nak angkat, goyang pun
boleh. Angkat boleh. Boleh kapal laut lah. Boleh kapal udara dia budak lah. Kalau dia polis tu orang yang lain tak boleh. Tak boleh terbang lah. Jadi itulah dikatakan tak akan habis. Ini pelik. Manusia berjuta minum, bawa balik satu dunia. Tak pernah air zam-zam tu. Nak kata banyak, tak berlimpah. Tak berlimpah. Nak kata sikit, tak pernah kemarau. Tempat lain pun kemarau. Berisi kita pun pernah kemarau. Air zam-zam tak macam tu. Tapi lain-lain pun sudah dikasih. Ini saya dengar yang tak tahulah berapa tahun nanti, tak tahulah habis. Gas habis. Kau nak pakai tolak matahari. Nak jalankan kereta pakai matahari. Tak ya. Kalau kereta makin banyak. Mana elektrik? Telefon ni kecil mana-mana je. Mana-mana je. Minggu lepas malam Jumaat saya nak pergi shoot. Macam biasa lepas semayang je. Saya buat tak boleh lengah-lengah lagi. Kerana ngajar pukul 8. Kalau sampai sana dan macam dia datang mobil pasal hari hujan. Kereta langgar 4 kereta. Kereta panjang. Banyaknya kereta. Tak boleh buat apa-apa. Expressway dia tak bergerak. Macam kereta makin banyak. Tak macam dulu. Dulu jarang-jarang ada kereta. Sekarang mana-mana pergi awak tengok dalam televisyen dia, mana-mana negeri bandar dia, Masya Allah, separ kilo pakai minyak. Tapi tak beza minyak. Jadi itulah dikatakan untuk berlarat di sana. Setiap lawan nak tak beza minyak habis, dia air habis. Apa cerita tu? Dia ada punca dia. Dia punca nak cari. Dah lupa. Dia tak pasal air. Jadi itulah dikatakan kebesaran dari kekuasaan Allah ni kita boleh lihat keadaan alam ni, manusia, makhluk hampir bertambah. Jadi persediaan dengan pertumbuhan manusia ni tak seimbang. Jadi walau bagaimanapun semua ada, semua hidup. Jadi itulah dikatakan tanda-tanda yang Ta'ala binafsi, berdiri Allah Ta'ala dengan berdirinya alam yang ada. Jadi itu ringkas. Cara terperinci kita boleh kaji satu-satu. Tadi kita cerita lepas tadi. Nampak kebesaran dan kekayaan Allah. Semua Allah jadikan Allah tak ambil faedah. Tak ada keperluan untuk diri Allah. Semua untuk manusia. Apa yang Allah jadikan langit, bumi, untuk manusia. Faedah-faedah ni manusia dapat. Jadi manusia ni taklah berfikiran, fikirlah kebesaran dan kekuasaan itu. Subhanallah, tumbuh-tumbuhan itu dalam hidup apa kita baca. Allah turunkan hujan, keluarkan tumbuh-tumbuhan, berbagai-bagai rasa buah-buahan yang manis. Padahal tanah tu tak manis, air hujan tak manis. Dari mana datang tu manis? Air pun ini kekayaan dan kebesaran Allah yang mana Allah tak ambil faedah. Manusia ni makan rezeki-rezeki Allah. Dia derhaka kepada Allah. Maka tak dapat makan lagi. Kalau kita lain dah makan rezeki kita, kemudian derhaka, tak ada makan lagi. Tapi tak lagi dah makan ambil. Ini tunjukkan Allah tak ambil faedah. Kalau ada faedah untuk diri dia macam kita, tapi itu ditahan. Orang kafir juga boleh rasa nikmat-nikmat yang Allah berikan dalam dunia. Ar-Rahman untuk umum, cuma Ar-Rahim khusus untuk orang yang beriman. Allah
على بلاد النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Baik.